Ya. ويجزئ قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين ويجزئ الخصي. Baik, selepas bahas berapa aib, dia pun sambung lagi. ويجزئ, dan memada, al-khasi, yang dikhasi. Khasi ni benda maksud khasi, yakni yang dimandulkan. Binatang yang dikhasi sah buat korban. Sah buat korban. Dan ittifaq ashab Syafi'i boleh memandulkan binatang ketika mana kecil, dengan syarat binatang tadi boleh dimakan. Kambing, lembu, tapi masih kecil dia. Adapun kalau yang tidak boleh dimakan, ashab Syafi'i kata tak boleh. Sebab tu kucing, mazhab Syafi'i tak boleh mandulkan sebab ia ghairul ma'kul. Dah tu mandul tu masalah ikut mazhab lain lah dan fatwa dia. Cuma mazhab Syafi'i tak boleh. Faham tak? Ai maqtu'ul khasyatain. Ni cara dululah, iaitu memotongkan dua orak batu dia. Tapi ni orang tak buat dah lagu tu. Dulu ia kepit orak batu tu, jadi tak boleh ngandung tu. Tak boleh ngandung dia lembu jantan. Tak boleh pergi biang tu lah. Kan? Wal maksurul qarni, yang patah tanduk ataupun yang hilang tanduk. Illam yu'athir fil lahmi, sekiranya tidak beri kesan pada daging. Tapi kalau beri kesan pada daging, patah tanduk sekali cabuk-cabuk dengan daging, maka tak sah. Tapi kalau patah tanduk saja, maka hukum dia sah. Tak ada tanduk saja sah. Sebab apa? Sebab tanduk bukan sebahagian yang dimakan. Tanduk bukan benda yang dimakan. Binatang korban tak ada tanduk sah, cuma yang afdal yang ada tanduk. Faham tak kan? Sebab tu hak afdal binatang hak jantan. Sah ke tak buat hak yang tina sah. Khunsa pun sah. Tapi afdalnya yang jantan. Ha. Cuma kalau tina, mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh dalam keadaan mengandung. Mu'tamad mazhab Syafi'i tidak boleh ketika dia sedang mengandung. Wa yujzi'u aidan, dan sah juga faqidahul qurun, yang hilanglah kedua-dua tanduknya. Wa hiyal musammatu bil jalha, binatang hok hilang tanduk, tak ada tanduk ni panggil jalha. Tapi tanduk tak ada masalah. Sebab apa? Sebab binatang tadi dia yang bukanlah dimakan tanduk dia. Faham? Jadi kalau faham molek masalah ni, setiap keaiban yang mengurangkan daging binatang korban maka tidak sah. Tapi kalaulah yang mengurangkan bukan perkara yang dimakan daripada binatang korban, maka hukum dia sah. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Faham ke tak, kan? Kalaulah yang hilang tadi daripada binatang korban menjejaskan daging binatang korban, maka tidak sah. Kalau tidak menjejaskan, maka tidak ada masalah. Menjejaskan binatang korban, daging binatang korban, ataupun menghilangkan sesuatu yang dimakan. Tanduk dimakan ke tak? Tak. Sebab tu hilang dia tak ada masalah. Dengan syarat tidak menjejaskan daging binatang korban. Baik. Kalau hilang gigi, jejah ke tak? Baik, gigi dimakan ke tak? Tak. Cuma kalau hilang gigi menyebabkan tidak boleh makan binatang korban tadi. Binatang korban tadi dah gigi hilang, nak mamah warna rupuk. Jadi jejahlah daging dia. Maka ketika itu hukum dia tak sah. Tak sah sebab apa? Sebab menjejaskan daging, bukan semata-mata hilang gigi. Faham tak, bang? Balik pada kaedah yang sebut tadi. Faham tak, bang? Jelas. Wala yujzi'u,
Dan tidak memadai, yakni tidak sah, al-maqtu'atu yang terpotong, kulli udhunin wala ba'diha. Tidak sah kalau binatang korban tadi terpotong semua telinga ataupun sebahagian daripada telinga. Sebab apa? Sebab telinga binatang tadi dimakan. Faham tak? Bila dimakan, maka tidak sah. Faham tak? Yalah. Sebab tu kalau di Sudan, di Malaysia ada tahu, kalau di Sudan dia bela kambing banyak-banyak. Satu tempat pasar kambing tu, dia ada berapa tuang. Maka dia nak kenal kambing dia hak mana, dia buat tanda di telinga. Kalau dia kerak gini, maka hak ni tuang ni. Kalau kerak gini, ni tuang ni. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Syafi'i tak sah. Tapi mazhab Hanafi sah dengan syarat kurang daripada 1/3. Faham? Yelah. Kurang daripada 1/3. Tapi mazhab Hanafi lah. Tapi kalau kerak terbelah, tak putus, terbelah gitu je, sah tak? Tu sah. Jangan terpotong. Maknanya cabut tu. Faham tak bang? Yelah. Wala makhluqatu bila udhunin. Dan tidak sah juga kalaulah dia dicipta tanpa telinga. Lahir-lahir tu memang tak ada telinga dah, tak sah juga buat korban. Faham tak? Tidak sah juga buat korban. Wala maqtu'atu zanabi. Dan juga tidak yang terpotong ekor. Binatang tu kalau terpotong ekor, sah dah awak gebang? Tak. Sebab apa? Sebab ekor kan yang dimakan. Walaupun tidak menjejaskan daging, tapi menghilangkan sesuatu yang dimakan. Wala ba'dihi, dan sebahagiannya. Faham? Sebahagian ekor terpotong, tak sah kau. Baik. Kalau telinga terpotong, tak sah. Kalau dicipta tanpa telinga pun tak sah. Ekor kalau terpotong tak sah. Kalau lahir-lahir tak ada ekor, sah tak? Kalau lahir-lahir tak ada ekor, sah. Sebab apa? Sebab telinga, ghalibnya binatang lahir memang ada telinga. Jarang binatang lahir tak ada telinga. Berbeza dengan masalah ekor. Ekor ni biasa ada, biasa tak ada. Maknanya bukanlah benda yang khariqul adah, tak ada ekor. Faham tak orang? Kalau terpotong lidah, tak sah lah. Faham? Sebab sebahagian daripada yang dimakan. Faham tak? Wa yadkhulu waqtu zabhi. Dan masuklah waktu untuk menyembelih. Baik, selesai. Syarat, jenis syarat semua selesai. Masuk pula masa. Bilakah masa kita boleh melakukan ibadah korban? Waktu wa yadkhulu waqtu zabhi, masuknya waktu korban, lil udhiyati, bagi binatang korban, min waqti salatil Eid, daripada waktu salat hari raya, ai Eidin Nahri wa ibaratur Raudah. Ibarat Raudah iaitu Raudatul Talibin Imam Nawawi, wa asliha, dan asal Raudah. Asal Raudah ni Fathul Aziz Imam Rafi'i, Syarhul Kabir. Yadkhulu waqtu tadhiyati idza tala'ati asy-syamsu yawman nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifatain. Gini. Masuknya waktu korban iza tala'ati syamsu, apabila terbit matahari. Maksud dia masuk waktu syuruk dah. Yauman nahar, hari nahar. Sebab tu pada takrif tadi kita bahas, kalau sebelum subuh sembelih sah ke tak?
Kalau lepas sembahyang subuh sebelum syuruk, sah ke tak sah? Tak sah. Mesti selepas syuruk wa madha dan berlalu qadru rakaatain dan berlalu qada masa 2 rakaat salat wa khutbatain dan 2 khutbah khafifatain yang ringan kedua-duanya. Maknanya salat hak ringan yakni salat 2 rakaat buat hak wajib-wajib je. Berapa? 2 minit kita letak. 2 khutbah hak ringan buat hak wajib-wajib je. Katakanlah 2 minit. Contoh kalau syuruk pukul 4, syuruk pukul 7, 4 minit sah dah awak gerbang. Ingat, madha qadru, berlalu masa. Tidak syarat pun orang sudah semayang. Kita tak pergi semayang, kita duduk saja. Kita tengok, syuruk. Okey, cukup 4 minit. Sah tak pergi awak gerbang? Sah dah. Faham ke tak faham? Yelah tak yelah? Yelah. Tapi, yang paling afdal, naik matahari qada segala. Qadra rumhin. Naik matahari qada segala. Segala ni tinggi lama mana? Takriban 15 hingga 25 minit. Faham? Jadi, tempat kita di Malaysia buat tu comel dah tu. Faham? Kita buat pukul 9 apa semua. Molek dah tu. Faham? Yelah, yelah. Baik. Intaha sini intaha dah. Intaha kalam Rawdah dan juga Syarhu Kabir. Wa yastamirru dan berterusanlah waktu zabhi ila ghurubi syamsi sehingga tenggelamnya matahari min akhiri ayyami tashrik sehingga akhir hari tashrik. Yakni kalau kita gabung semua sekali berapa hari boleh sembelih? 4. 10, 11, 12, 13. Faham tak? Siapa raya ke-4? Tapi hak paling afdal raya pertama. Sebab apa? Sebab sepakat para ulama tanpa khilaf. Makruh raya ke-4. Sebab sebahagian ulama bahkan dalam mazhab lain kata tak sah. Faham tak? Wahya salasatu muttasilatu bi'ashiri Zulhijjah. Jadi semua sekali 10 hari lah. 10 hari. 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13. Cuma masalah ni kita kena faham sah sembelih tadi macam nak sebut sah di waktu siang ataupun di waktu malam. Cuma waktu malam makruh. Sebab ada sebahagian fuqaha yang kata tak sah waktu malam. Faham? Yalah. Wa yustahabbu dan sunat inda zabhi 5 asya'. Dan sunat ketika menyembelih itu 5 perkara. Tapi 5 perkara yang disebut ni sunat bagi sembelihan udhiyah dan selain daripada udhiyah. Melainkan satu je. Iaitu pada masalah takbir. Faham? Pada masalah takbir. Adapun pada masalah doa, hak tu sunat pada udhiyah dan akikah. Adapun selain daripadanya tidak disunatkan. Faham tak? Baik, timbul perbahasan. 5 ni saja ke? Tak, banyak lagi. Contoh tidak menunjukkan alat sembelihan dan lain-lain. Cuma hak ni hanya disebut sebahagian. Faham? Yang pertamanya at-tasmiyatu, membaca basmalah. Fayaqulu, maka berkata az-zabihu, orang yang menyembelih, bismillah. Menyebut basmalah pada sembelihan, menyembelih dengan menyebut bismillah sunat bagi mazhab Syafi'i. Kalau tinggal makruh. Adapun mazhab Maliki wajib melafazkan basmalah. Faham? Wal akmalu, yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim.
Falau lam yusammi, kalaulah dia tak baca bismillah, halla mazbuh, sah, halal sembelihan tadi. Tapi tak ada masalah pun, boleh makan je. Halal. Cuma makruh. Faham tak? Berbeza dengan mazhab Maliki. Faham? Wasani, yang keduanya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat menambah sekali salam. Allahumma salli wa sallim. Sunat tambah salam. Dan makruh meninggalkannya dengan sengaja. Ada? Wa yukrahu, dan makruh an yajma'a, menghimpunkan baina ismillah wasmi rasulihi. Makruh menggabungkan di antara nama Allah dengan nama Rasul. Contoh dia kata benda, Bismillah wa bismi Muhammad. Hukum dia makruh. Faham? Kalau dia qasak sebut tadi tu dengan tabarruk, makruh. Faham? Kalau dia itlaq, maka hukum dia haram. Faham tak? Kalau dia wathalisu, dan yang ketiga, istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah. Maksud dia istiqbalul qiblah, yakni menghadap kiblat, yakni binatang korban tadi menghadap kiblat. Sunat. Ay yuwajjihu zabihu mazbaha lil qiblah. Menghadapkan orang menyembelih pada binatang korban itu menghadap kiblat. Wa yatawajjahu huwa aidan, dan dia pun menghadap kiblat juga. Hak tukar sembelih tu menghadap kiblat, binatang tu pun menghadap kiblat. Faham? Warabi'u, dan yang keempat, at-takbiru. Takbir. Qabla at-tasmiyati wa ba'daha. Sebelum tasmiyah dan juga selepasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, lepas tu takbir sekali lagi. Tak payah berlagu pun tak apa. Faham? Adapun sunat takbir tadi pada siapa? Orang yang menyembelih. Orang yang masuk bahagian sunat dia sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah tu, kalau duduk saja-saja kita tak masuk bahagian, itu sunat takbir. Sunat takbir ketika mana melihat binatang korban. Faham tak? Salasan, 3 kali. Salasan, hak ni menunjuk pada yang sempurna. Namun memadai dah dengan sekali takbir je. Faham tak? Qala al-Mawardi, berkata oleh Imam Mawardi. Kama qala al-Mawardi, seperti mana yang disebut oleh Imam Mawardi. Ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Faham tak? Baik, kemudian selesai dah perkara sunat, ni dia nak bahas bab yang terakhir, iaitu cara pembahagian. Macam mana kita nak membahagikan binatang korban. Baik. Pada masalah nak bagi binatang korban ni, anda kena berhati awal ni. Tiba-tiba jadi lain macam. Jadi pening lain macam. Cuba dah. Padang belakang. Anda suruh padang lah. Padang bahagian ni lah. Baik, korban tadi kan kita sebut ada korban wajib, ada korban yang sunat. Korban wajib ni iaitu yang dinazarkan. Sama ada nazar tadi hakikah
ataupun daripada sudut hukum, daripada sudut hakikah dia, iaitu sama ada dari bentuk ta'yin ataupun zimmah, ataupun daripada sudut hukum, seumpama dia kata hazihil udhiyah, maka ulama kata kedua-dua ni wajib disedekahkan semua sekali. Bijami'iha, semua sekali. Bila sebut semua sekali maksud dia termasuk daging, tulang, kulit. Tak boleh ambil sikit pun, kena sedekah semua sekali. Faham tak? Adapun kalau korban tak di korban sunat, kalau korban tak di korban sunat, maka dia ada 3 bahagian. 3 bahagian dia. 3 hukum. Sama ada yang qada wajib, qada yang wajib, qada yang sunat, qada yang paling afdal. Faham? Qada hak wajib banyak mana? Wajib sedekah, wajib sedekah pertamanya daging. Kalau dia sedekah kulit, dia sedekah lemak, tak sah. Syarat pertama hak dia sedekah tadi daging. Faham? Mesti daging. Syarat yang kedua, daging yang sedekah tadi mesti mentah. Ni qada hak wajib ni. Faham? Mentah. Syarat yang ketiga, dalam keadaan basah. Keadaan basah ni benda, maksudnya masih segar. Kalaulah dikeringkan dah, maka tidak memada. Faham? Syarat yang keempat, tidak terlalu sedikit. Tidak selalu sedikit ni guna. Dalam kitab sebut setengah retail. Setengah retail ni maknanya qada-qada boleh buat makan. Doklah sikit 10 gram. Tak, orang tak boleh nak buat masak. Faham? 500 gram ke, maknanya qada-qada orang boleh buat masak. Jangan terlalu sikit. Kemudian yang kelima, mestilah kepada fakir. Kepada fakir atau miskin. Faham? Mesti daging. Kalau bukan daging tak sah. Dia beri lemak, dia beri kulit, tak mada. Walaupun ada sedekah. Mesti dalam keadaan mentah. Kalau sudah dimasak, satu bahagian kambing dia masak belaka. Tapi dia sedekah, tak mada. Dalam keadaan basah, maksud masih segar. Faham? Kalau dia frozen kan dah, ataupun dia kering kan dah, maka tak mada. Tidak terlalu sedikit. Faham? Dan kepada fakir miskin. Kalau dia sedekah ke orang kaya belaka, memada tak? Tak memada. Faham? Ni qada hak wajib. Mana? Iaitu jangan terlalu sedikit. Biasanya ulama sebut setengah retail. Lebih kurang dalam 500 gram gitulah. Faham? Dia ambil 500 gram, dia beri ke fakir miskin. Selebihnya dia makan belaka. Sah tak dia korban? Sah. Sah dah. Tak ada masalah. Qada hak sunat, qada yang sunat dia makan 1/3. Makan 1/3. Baki lagi berapa? 2/3. Betul tak betul? Cuma 2/3 ni nak buat mana? Dalam tashih tanbih. Tashih tanbih. Tashih tanbih oleh Imam Nawawi. Dia kata sunat sedekah semua sekali kepada fakir miskin. Sedekah semuanya kepada fakir miskin. Adapun yang mu'tamad kata benda 1/3 fakir dan miskin,
1/3 lagi adalah hadiah pada orang kaya. Orang kaya ataupun kaum kerabat kita yang tak ada, bukan fakir miskin. Kaya di sini maknanya bukan asnaf fakir miskin lah. Faham ke tak faham? Cuma tambih yang paling besar untuk antum. Bila sebut sedekah kepada fakir miskin berhak ke atas daging tersebut, dia boleh tasarruf bima sya'. Dengan apa hak dia nak? Dia nak jual, dia nak nega, dia nak makan, dia nak hadiah korang, dia nak buat benda, hak dia, fakir miskin. Sebab dia tamlik. Adapun kalau beri hadiah pada orang kaya, dia tidak boleh jual. Hanya boleh makan ataupun sedekah mula aja. Faham tak, bang? Jelas tak lah? Faham ke tak, bang? Adapun qada hak afdal pada makan sedikit. Faham? Qada sedikit benda. Qada luqmah. Luqmah ni satu suapan gitulah, satu sikit. Ataupun luqmatan, ataupun salah ataupun 3. Faham? Dan selebihnya disedekahkan. Selebihnya disedekahkan. Afdal dia makan sedikit. Dan bahagian hak paling afdal dia makan bahagian mana? Kibdah. Benda hati. Sebab ada riwayat Nabi makan bahagian tersebut. Namun, boleh ke tak dia sedekah semua sekali? Boleh. Tapi afdal dia makan sedikit kerana keluar daripada khilaf ulama' yang mewajibkan makan juga. Faham ke tak, orang? Jelas tak jelas? Jelas. Baik. Jadi, tu kesimpulan hak belaka dah tu. Kita baca dalam. Wala ya'kulu, dan tidak makan al-mudahi, oleh orang yang berkorban syai'an minal udhiyatil manzurah, sesuatu pun daripada binatang korban yang dinazarkan. Sama ada nazar tadi haqiqah ataupun hukmah. Faham? Bal yajibu alaihi, bahkan wajib ke atasnya tasadduqu bi jami'i lahmiha. Bukan setakat laham, termasuk kulit, termasuk tulang dan semua sekali. Ai lahmiha ai bi jami'iha. Faham? Jelas ayalah. Falau akharaha, kalau dilewatkan, fatalifat, kemudian binasa, lazimahu dhamanuhu, maka wajib ganti. Faham? Contoh, dia tak sedekah, dia sipang, lepas tu rosak, maka wajib ganti balik. Faham? Wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan makan daripada binatang, daripada korban yang sunat, sulusan 1/3, alal jadi, atas pendapat yang jadi. Wa amma sulusan, adapun sulusan, tengok, anda bagi kan, makan 1/3. Sulusan 2/3 lagi, faqila, dikatakan, yatasaddaqu bihima wa rajjahu Nawawiyu fi tashih, disedekahkan dua-dua ni. Pak Tuan kata dalam tashih, kata sedekah semua sekali. Bila sebut sedekah, yakni kepada fakir miskin. Waqila, dan ada pendapat, yuhdi sulusan lil muslimin al aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin ala al fuqara'i min lahmiha. 1/3 untuk sedekah pada fakir miskin, 1/3 lagi hadiah kepada orang Islam yang bukan fakir miskin. Faham? Yalah. Walam yurajjih an-Nawawi fi ar-Rawdah wa asliha syai'an min hazain wajhain. Tapi ulama sebut apa yang ditashih dalam kitab tashih tanbih, hak tu yang marjuh, yang mu'tamadnya yang ni. Tapi ingat, bahagi kepada 3 bahagian, 1/3 untuk kita, 1/3 untuk
Fakir miskin 1/3 untuk orang Islam. Hak tu sunat, tak wajib. Peserta. Sebab hak peserta. Penganjur hanya pemudah cara. Dia bukan memiliki. Tak boleh. 1/3 ambil lah. 2/3 biar kami urus. Tak boleh buat gitu. Kamu tak ada hak. Kamu hanya pemudah cara. Kalau gitu, kita, tak. Sekarang ni kamu buat korban, anjur korban, nak untung ke nak benda? Faham tak? Yelah. Wala yabi'u, dan tidak boleh dijual beli. Ay yahrumu 'ala al-mudahhi bai'u syai'in min al-udhiyati. Tidak boleh jual daripada binatang korban. Ay min lahmiha, daripada dagingnya. Au sya'riha, ataupun daripada bulunya. Au jildiha, ataupun daripada kulitnya. Tidak boleh jual beli tadi siapa? Orang yang buat korban dan juga orang kaya yang dapat hadiah korban. Adapun fuqara boleh dengan syarat tu bukan korban dia. Orang miskin, orang fakir boleh dengan syarat tu bukan korban dia. Faham tak? Haram jual dan haram juga dimusnahkan. Sebab tu tak boleh kulit saja-saja kita tanam gitu. Sebab dia masih ada manfaat. Kena cari fakir miskin. Kulit, perut. Sebab masih ada manfaat. Tak boleh saja-saja tanam gitu. Faham tak? Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazzar. Lil jazzar. Jazzar ni dah apa ni? Penyembelih, na'am, sah. Tidak sah, haram kita jadikan daging korban sebagai upah. Tapi boleh tak beri ke dia? Boleh, dengan syarat niat hadiah ataupun niat sedekah. Kalau niat upah, memang haram. Faham tak? Yalah. Baik, cuma tadi haram jual beli binatang korban. Daging korban. Haram jual daging korban. Sah ke tak? Sah ke tak? Hukum dia tak sah. Bukan setakat haram, bahkan tidak sah. Faham? Jelas. Walau kanatil udhiyatu tatawuan, jika sekiranya jika sekiranya korban tadi adalah yang sunat. Kalau wajib, lebih-lebih lagi. Faham tak, bang? Wa yut'imu ayyatasaddaqu, beri makan, yakni beri sedekah. Hatman, secara pasti, yakni ni nak khabar bahagian hak wajib ni. Bahagian yang wajib. Minal udhiyati, daripada udhiyah, mutatawwi'i biha, yang sunatlah dengannya. Sebab kalau yang wajib memang kena sedekah semua sekali. Al-fuqara'a wal masakin, fuqara' dan masakin. Zahir kalam musannif macam kena sedekah secara jamak. Namun yang rajihnya hanya memadu walaupun seorang. Faham tak? Wal afdalu, dan yang afdal. Ni musannif khabar hak bahagian wajib. Tapi bahagian wajib tadi kita sebut dah. Daging yang metah dalam keadaan basah, yakni masih segar, tidak terlalu sedikit, kepada fakir miskin. Faham ke tak, bang? Wal afdalu, tapi hak afdal ni nak bahas hak nu. Tasadduqu bi jami'iha, sedekah semua sekali. Illa luqmatan aw luqaman yatabarrakul mudahhi bi akliha. Melainkan dengan satu sikit sangat untuk ambil berkat. Dan keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya. Faham ke tak, bang? Fa innahu, maka sesungguhnya
yusannu lahu dhalika, sunatlah bagi dia demikian tu. Wa idzal akala al-ba'dha wa tasaddaqa bil baqi, kalau dia makan sebahagian, sedekah sebahagian. Dia tak buat 1/3 ni. Dia kira bagilah, ambil sikit, bagi sikit. Faham? Hasala lahu sawabut tahiyati bil jami'. Wa maka hasilah pahala korban semua sekali, tapi pahala sedekah wa tasadduqi bil ba'di. Pahala korban boleh sempurna, tapi pahala sedekah boleh sebahagian hak yang sedekah tu je lah. Faham ke tak faham? Dia sebab ia sedekah sebahagian. Kalau ia sedekah semua sekali, boleh pahala sedekah semua sekali. Faham? Maksudnya, bagaimanapun dia sedekah, tidak menjejaskan pahala korban. Cuma pahala sedekah yang terjejas. Faham tak faham? Baik. Selesai. Cuma, anda nak tekan beberapa isu sedikit. Isu yang pertama, korban ni adalah ibadah. Tiap-tiap ibadah berhajat pada niat. Maka korban kena niat. Bila boleh niat korban? Apabila binatang tadi sudah tamlik dan sudah ta'yin. Maknanya kita sudah bayar binatang korban dan binatang korban tadi sudah ditunjuk hak mana. Kalau bayar tapi tidak ta'yin, contoh lembu banyak tapi tak ta'yin, maka tidak lagi. Sebab tu secara mudahnya anda cadangkan, iaitu kita wakilkan niat sekali. Bukan setakatkan wakil sembelih, wakil niat tu. Ada. Adakah syarat boleh niat tu pada waktu sembelih tu saja? Tak. Hak tu yang afdal. Tapi kalau sudah bayar dan sudah ta'yin, 3 hari sebelum tu pun sah. Sah dah niat. Faham tak? Jelas. Yang kedua, bila lembu ni, binatang korban ni, mestilah dileraikan hak-hak jual beli dan hak-hak wakalah. Kalau kita jual beli lembu, mesti diraikan jual beli lembu. Sebab tu pihak penganjur kena, tak boleh sebahagian 700. Kena kabarlah qadar mana. Sebab kan jual beli kan kita kena tahu barang yang kita beli. Tidak boleh yang tidak zahir. Kena kabarlah. Lembu ni saiz dia gini. Tunjuk gambar. Jangan gambar tu di poster sekadar lembu hak yang tak tahu main mana mari. Lembu, ya Allah, lembu sado masuk-masuk hado. Jangan lagi tu. Kena tunjuk ni lembu dia lebih kurang saiz ni belaka. Lembu ni saiz ni belaka. Kena buat gitu. Ataupun kalau dak tunjuk gambar pun khabar sebahagian takriban boleh 10 hingga 15. 700 sebahagian. Kena gitu. Kalau tak, orang masuk 700. Tiba-tiba orang tengok, Allah lembu kurung nak, boleh sikit. Jadi masalah. Dia ada gharar situ. Kena railah. Yang keduanya, bila wakil, kena railah hak-hak wakalah. Hak ni kena ngaji. Yang kedua, isu yang anda nak tegurnya, kalau di Malaysia, iaitu isu bagi sama rata. Bagi sama rata lembu korban. Tepat tu buat 10 ekor. Hak masuk 70 orang. Bagi sama rata 70. Tak boleh. Dia kata, Ustaz, bayar sebahagian semua 700. Jadi bagi sama rata. Tak boleh. Sebab walaupun harga lembu sama, tapi bahagian pada lembu tu berbeza tak? Berbeza. Tak boleh. Ustaz, mereka redha belaka. Kalau redha jadi jual beli. Sebab jual beli bai'ul mu'atah. Bersaling tukar, kan tu saling tukar. Dia saling tukar tak syarat fitih. Daging sama daging pun kira baik. Jual beli haram. Dah tu nak buat mana? Sedekah semua kepada fakir miskin tu hadiah balik kita. Tu baru boleh bagi sama rata. Kena buat gitu. Kalau nak buat juga sama rata. Tak? Yang ketiganya nak pesan, bila sebut satu seekor lembu 7 bahagian bukan hanya pada daging. Daripada ujung paling sampai ujung kaki 7 bahagian mereka. Perangai hak apa comelnya, dak dam dia berdiri kaki 4 potong tu hak hamba. Ekor tu hak hamba. Hak ni tak boleh. Sebab bukan kita tamlik semua sekali, kita musyarakah.
kita ada syarikah perkongsian pada binatang tu. Maka daripada ujung kepala sampai ujung kaki, 7 orang, 7 bahagian. Faham tak bang? Bukan hanya pada daging. Jelas tak ialah? Waktu itulah anak tok. Panjang lagi nak bahas, cuma tiba-tiba imam tengah mengajar tu pening. Sebab tu berhenti sekejap ni. Ni pun suara pun jadi kau hilang ni. Tidur lewat kot malam. Pukul 2 lebih baru tidur. Pukul 4 tu subuh dah. Jadi letih sangat. Jadi tak larat lah nak mengajar. Kita berhenti sini dulu lah. Minta maaf lah. Anda pun mengajar tak dia ada sabqul lisan. Sabqul lisan daripada sudut i'rab tu. Ya kan, sebab tubuh tak sihat, lepas tu banyak benda nak terang. Jadi terang. Tulis pun jadi banyak salah. Jadi tulis pun jadi orang malas lah. Tulis matang pun jadi tak tahu benda. Jadi sebab jadi tak larat. Tiba-tiba start mengajar tadi jadi pening lalu. Dan ala kulli hal ni insya-Allah moga-moga ana anggap ni sekadar murajaah jelah. Ana banyak lagi isu-isu nak terang tapi jadi tak larat. Tak banyaklah. Sekadar menghabiskan silibus muqarrar saja. Bukan ada isu-isu yang nak tekan tapi banyak isu tapi jadi tak larat lah. InsyaAllah kita jumpa balik lah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ada. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudduhu inda hajatina ilaih. Wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada setiap bahagian. Orang tadi dia wajib sedekah bahagian dia. Tak memada orang lain sedekah bahagian dia, kita tak sedekah bahagian kita sebab kira seekor lembu, tak memada. Dia wajib sedekah bahagian masing-masing. Kalau seekor lembu tu seorang, dia sedekah qadar dia lah. Hak dia. Allah Allah. Bisa lagi. Naam, lebih kurang gitulah. Dia boleh makan, dia boleh tu, tapi dia tidak boleh jual beli. Jadi hak tasarruf bagi orang yang masuk korban sama macam orang kaya. Faham? Soalan lagi. Ta'yin untuk niat syarat tengok dak dia dak syarat ta'yin tengok secara mubasyarah. Mulai gambar pun ada dah. Betul? Boleh ke nak jual? Orang tukang buat gebang tak boleh. Melainkan kena hadiah. Sebab tu biasanya kalau anda di kampung suruh kau cari seorang orang miskin jadi AJK program. Jadi ni perut, kulit ni semua sedekah ke derma. Orang tak mahu ambil, sedekah ke derma. Dia kata, dah hamba nak buat benda. Okey, gini, kami tolong jual untuk hak entah. Boleh tak? Boleh. Kami jual. Duit kena bagi ya, tak boleh ambil pengurusan. Sebab kalau pengurusan jual boleh tak? Tak boleh sebab pengurusan aghniya. Ini cari fuqara. Wallahu a'lam. Lagi. Ada dah cukup. Wallahu a'lam.